kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300887650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1300887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Apa khabar kita semua? Tuan, apa khabar puasa, apa khabar qiyam, apa khabar tarawih, dan apa khabar sedekah, apa khabar taqwa. Kita masih bercerita berkenaan taqwa yang merupakan matlamat daripada puasa. Jadi oleh kerana puasa ni merupakan matlamat, taqwa merupakan matlamat daripada puasa, kemudian kita pula training selama 30 hari tentang puasa. Ayat Quran pula mengandungi lebih daripada 250 ayat tentang taqwa, tentang puasa bawa kepada taqwa. Jadi sebab itulah cerita taqwa ni panjang sikit, bersambung-sambung. Saya rasa sampai 8 siri. 8 siri sebab semangat. Jadi supaya tuan-tuan faham, kita lebih dalam dan supaya kita betul-betul mencari taqwa. Bukan menunggu, mencari. Bukan mencari-cari. Bukan mencari, tapi cari-cari. Sehingga kita bergelar nama muttaqi. Muttaqi ni seorang yang bertakwa. Kalau ramai, muttaqun, orang-orang. Okey. Sekarang supaya lebih dalam kepentingan dia, fadilat dia, kenapa kena cari. Kemudian kita nak cerita lagi bagaimana hari ini lebih dalam sikit takwa dengan pendapat para ulama semua. Makna-makna dia dah kita dengar baru ni, semua kita sambung sikit lagi. Okay. Kemudian kita akan cerita takwa pula, apa hubungan takwa dengan akhlak. Takwa bukan di pinggiran. Betul. Kemudian al-azmu yahdimul jibal. Azam yang kuat boleh meruntuhkan bukit. Bukit boleh runtuh, dicangkul sikit-sikit habis. Kita dah cerita. Kemudian al-taqwa juga yang kita namakan sebagai benteng. Benteng kita. Benteng. Kemudian
insya-Allah lagi dapat. Bila kita dekat dengan Allah, baru bila kita dekat dengan Allah, baru kita rindu. Bila kita dekat, barulah kita akan menyebut-jebut namanya, mengingat nikmatnya. Yang hari ini kita malas sembahyang sebab jauh. Mendengar Quran tak rasa apa sebab jauh, sebab tak dekat dengan Allah. Dan satu sekali lagi supaya lebih mantap lagi, kata yang bernama Ibnu Katsir kata takwa, tapi maknanya dia kata mentaati perintah Allah dan tidak buat takwa maksiat, jangan durhaka Allah. Kita kan takut durhaka kepada mak ayah, yes, anak durhaka, kita takut tak nak kena gitu, kena ini, tapi dengan Allah jangan sebarangan. Kemudian ada pula orang tak faham itu, kalau durhaka dengan Allah, dia takut sangat dan dia durhaka mak ayah. Tapi bila dia tak semayang, relax ni. Dia tak bayar zakat, ini tak ada apa-apa. Dia tak puasa, dia tak rasa apa-apa. Kalau yang dia tak puasa, dia rasa macam biasa. Haram. Allah suruh semayang, fardu, kita tak buat fardu, dosa besar juga. Kita puasa, wajib. Kita tak buat puasa, dosa besar. Jangan kita hanya takut larangan Allah. Yang Allah suruh tu pun kalau tak buat dosa besar, kita rasa besar juga. Imam Nawawi merasa besar dengan suruhan Allah dan merasa takut dengan larangan Allah. Menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan siksa, yang mengakibatkan dia meninggalkannya. Itu takwa. Jangan bawa ke azab. Contohnya, orang Melayu dia khinzir memang jijik betul. Sebenarnya khinzir itu jijik kotor. Tapi ponteng kerja dapat gaji, tapi kita ponteng kerja, kita tuang kerja, haram juga. Terasa juga. Hari ini contoh benda haram tu dia cantik-cantikan. Bagi bunga, dia sebut bunga dah takut dah. Kemudian dia sebut apa lagi, beli kopi kan sedap, dia kopikan dia. Jadi akhir sekali tak takut dosa, tak takut. Jadi hilang takwa dan akhir sekali kita pun tak rasa apa bila sudah daripada Allah Ta'ala memelihara dia. Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Rawzabari Zaubani dia kata bertakwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan kamu daripada Tuhan. Menjauhkan diri daripada yang menjauhkan daripada Tuhan. Kita dengan Allah dekat. Allah sebut dekat sangat kita dengan Allah. Lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat murih kita. Urat murih ni urat yang kita makan tu lah. Kita makan kan nasi lalu kat situ air. Ya. Tapi bila kita durhaka, kita akan makin jauh. Buat dosa, makin jauh. Kita tak tunaikan suruh Allah, kita makin jauh. Jadi, takwa itu apa? Jangan melakukan perkara yang kita makin jauh. Kemudian kata Abu Hafs rahimahullah, takwa hanya perkara yang halal semata-mata. Jadi, siapa yang boleh jaga, anda pergi kedai makan. Ini kedai ni halal ke tidak? Faham tu? Duit bank ini riba ke tidak? Riba aku tak nak buat. Itu namanya takwa. Itu dia. Boleh faham tu? Ini bercakap ni mengumpat ke tidak? Maka anda lebih berhati-hati.
Jadi sebab tu tuan, kita buat sesuatu, kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bismillahirrahmanirrahim. Minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengumpat, tak jadi Bismillah lah. Kita Bismillah nak mengumpat. Ataupun isap rukuk, baca A'udzubillahi minasyaitan. Itu kali Bismillah pun menjadi benteng kepada kita. Kemudian ada pula para ulama mengatakan bahawa takwa ni ada beberapa peringkat. Yang pertama, peringkat orang awam, takwanya apa dia? Dia selamat daripada syirik. Dia tak buat syirik, sudah pun takwa. Syirik ada dua. Yang pertama dipanggil syirik akidah. Syirik i'tiqad. Dia tak percaya kepada yang lain daripada Allah. Dia tak percaya. Itu syirik i'tiqad. Dia tak sembah batu, tak sembah patung. Yang kedua nama syirik amalan. Syirik amalan ialah kita buat amalan kerana Allah tapi share dengan orang lain. Kita sembahyang untuk Allah tapi nak tunjuk suara, nak tunjuk, nak riak. Riak itu nama syirik amalan. Jadi orang awam selamat daripada syirik, dia masuk kategori takwa. Orang khusus, orang peringkat tinggi lagi, dia selamat daripada maksiat. Maksiat tak buat. Sebab itulah ada ulama-ulama yang pandukan hadis Nabi yang dia tengok, dia kata maksiat ni bila kita buat maksiat, kita rasa seperti ada bukit yang besar yang akan menghempap kita. Jadi kalau anda berjalan, naik motor, naik kereta, ada pokok nak terbalik, anda akan takut-takut. Pokok yang colong nak terbalik, semua takut. Kalau kita musim hujan, lebat, lalu ikut tanah tinggi, takut. Kenapa takut? Nanti dia hempap kita. Begitulah orang kalau dia rasa dosa ni akan menghempap dia, maka itu namanya orang yang bertakwa. Orang tak takwa, dia anggap dosa seperti lalat. Lalat kan kalau kita makan, kita duduk makan, lalat datang. Leong dia musing, dia tawafkan makanan kita, kita hanya ambil tangan, kita kebah-kebah tangan kita, lalat tu lari. Lepas tu lalat mari lagi, kita kebah-kebah dengan tangan kita, lalat tu lari. Maknanya lalat tu mudah jadi halau. Siapa menganggap dosa tu mudah, menghalau, membuang dosa semudah menghalau lalat, orang itu tak ada takwa dan dia sebenarnya durhaka kepada Allah. Dan menurut pendapat pula, dia kata takwa wali-wali ialah selamat apabila dia bertawassul dengan perbuatan. Orang wali dia buat baik-baik, dia pastikan ibadat dia diterima, berpahala, tak ada syirik, kemudian dia tawassul dengan amalan dia. Ya Allah, kan pernah berlaku seseorang yang terperangkap belenggu, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya aku dulu memang pernah tolong ibuku begini-begini, kalau sekiranya dapat perbuatan aku diterima, maka ya Allah kau lepaskanlah aku dengan membuka pintu daripada yang nama batu keluar, bergerak batu tu. Dan banyak cerita. Jadi orang wali ni dia berkonsepkan tawassul dengan perbuatan yang baik, kemudian bertawassul dengan nama-nama Allah. Dan kata pula Ibnu Atha Sekandari, dia kata takwa terbagi kepada dua, iaitu takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir menjaga sempadan kita dengan batas-batas yang namanya yang halal haram tak buat. Tapi takwa batin ialah sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian ada pula yang mengatakan bahawa kalau tanya Sayyidina Ali kata takwa apa dia? At-taqwa, dia kata apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan Quran semua buat apa kita buat. Kemudian satu lagi, wal isti'dad li yaumir rahim, kita buat persiapan nak mati. Itu dia. Kan kita pun tak tahu mati. Mati ni bukan ikut abjad. Kalau mati ikut abjad, orang nama A mati dulu, orang nama B mati kemudian. Bukan begitu. Saya dengan tuan-tuan, kita minta panjang umur. Nama saya Z. Jadi kita dengan tuan-tuan tak tahu tuan-tuan mati dulu ataupun saya mati dulu. Kita minta panjang umur. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Ataupun saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Kurang saja. Kita minta umur kita. Kita takut umur panjang walaupun sedetik. Kalau lebih sedetik itu menyebabkan kita jadi syirik, jadi murtad. Kita tak nak panjang umur yang merosakkan masa depan akhirat kita. Dan ada seorang lagi, dia takrifkan takwa macam ni. Dia kata takwa itu ialah ta, qaf, waw, ya. Alif maksurah tu. Ta maknanya tawadhu'. Orang takwa ni tawadhu'. Dia boleh dengar nasihat isteri dia, suami dia, bos dia,
boleh dengar nasihat anak murid dia. Sebab Nabi pun dengar nasihat para sahabat, idea sahabat. Itu tawaduk, bukan sombong. Orang sombong ni, dia menolak kebenaran dan dia mempelekehkan orang lain. Itu takwa, tawaduk. Anak-anak dengar nasihat mak ayah. Sebab ada orang hantar anak dia belajar Mesir. Anak dia pandai, balik jadi ustaz. Bila anak tegur, dia marah pula anak dia. Itu tak tawaduk. Kan ada sebut, orang ni, siapa makan garam dulu? Siapa makan garam dulu? Itu pun kena tengok balik apa maksud, betul ke tak betul. Yang kedua, tak takwa, khauf makna qana'ah. Qana'ah ni merasa cukup dengan apa yang ada. Itu orang takwa. Merasa cukup, maknanya cukup. Contohnya, kita usaha, gaji kita dapat banyak ni sebulan. Menerima lah apa yang, kerana merasa cukup dengan apa yang ada. Exam, kita exam, baca, study, selalu, tiap-tiap malam, tuition, semua ada. Hari-hari dapat berapa ni? Kita terima tu maknanya, dia panggil takwa, kena. Suami kita, isteri kita, suami kita dah makin tua, makin tak tinggi. Yang makin besar, makin kemetut. Terima je lah suami kita kemetut macam mana pun. Sebab itu takdir Allah yang kita pilih daripada muda. Jadi, minta maaf saya buat contoh. Itu maknanya kena merasa cukup. Yang tak rasa cukup ni, dia bukan tak cukup. Tak cukup-cukup, saya minta maaf. Ada orang yang kadang-kadang duit banyak, harta banyak. Kemudian boleh juga ambil rasuah. Kadang-kadang yang rasuah tu bukan duit tak ada. Bukan harta tak ada. Kadang-kadang yang duit banyak, yang ada masalahnya ialah sebab dia tak cukup-cukup. Itu yang menyebabkan dia melakukan perkara tak elok. Tak tawaduk, khauf merasa cukup. Waw maknanya wara'. Wara' ni ialah tak buat benda makruh. Itu wara'. Benda makruh tak buat, itu orang wara'. Wara' ni bukan tunduk, bukan duduk, jalan, tak cakap orang, bukan. Wara' tak buat benda makruh, tak buat benda sia-sia. Dan satu lagi, yakin. Orang takwa yakin dengan Allah, yakin hari akhirat, dan dia rasa kemanisan hari akhirat. Itu orang takwa. Jadi berbagai-bagai pendapat ulama yang mereka beritahu tentang, mereka terangkan makna takwa datang daripada hati mereka, kehidupan mereka. Semoga kita menambahkan lagi khazanah makna takwa sebelum kita lebih mendetailkan lagi. Semoga kita dapat kebaikan daripada pertemuan kita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan sesungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Sidang pendengar sekalian, membaca kisah-kisah Rasul dalam Quran tidak wajar hanya sekadar mengetahui jalan cerita. Bahkan perlu kepada penakkulan sehingga kita mencapai ibrah daripada kisah-kisah tersebut. Hanya golongan yang dipanggil sebagai ulul albab, iaitu orang yang punya akal yang sejahtera dan baik sahaja yang mampu memperolehinya.
Antara kesimpulan ibrah yang penting daripada kisah-kisah Rasul itu ialah pertama, pengkisahan umat-umat terdahulu dalam Quran memadai bagi mewakili seluruh umat sejagat. Yang kedua, di zaman-zaman mana jua pun atau di tempat mana sekalipun manusia itu hidup, manusia tetap manusia, tetap mempunyai potensi dan kelemahan yang sama. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh umat terdahulu yang menyebabkan mereka diazab Allah juga sedang dilakukan oleh manusia pada akhir zaman. Walaupun Allah tidak mengazab umat akhir zaman kerana kemuliaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan azab mereka juga ditangguhkan hingga hari kiamat. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Bizek. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, Kompleks Surah Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, dewan komuniti, bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencurah-curah menanti anda di akhirat nanti. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Ibu 102.7 FM. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Tawaran
pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan, namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Imrah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa raya keempat jam 6 petang hingga 12.30 malam bersama untuk rancangan pantun lebaran. Kan, jadi dah boleh fikir-fikir dah ni. Reka pantun ciptaan sendiri. Itu uniknya pantun lebaran saya. Kan tak main kopi-kopi pantun kat Google semua tak main. Kena cipta sendirilah seboleh-bolehnya. Kan, kalau dah tak ada idea sangat, ambil lah pantun-pantun lama tu hantar kan, bagi meriahkan lagi raya kita. Okay, raya keempat nanti bersama untuk pantun lebaran. Dan selepas ini akan anda ikuti segmen tajaan. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pertama Bandar Bukit Beruntung 184436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Ini karya Bestari punya banyak pilihan untuk anda semua. Menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi paket berwarna. Mudah. Serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga Buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz. Coklat, vanila dan strawberry
hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan